Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Nazira Noran. Okey, untuk waktu ini, hari ini kita dah masuk ke minggu bersama dalam Keluarga Talk hari ini. Dan apa khabar semua? Ya, semoga hari ini baik-baik, lebih baik daripada semalam. Dan hari ini kita nak berkongsi sesuatu yang pastinya menarik untuk kita bincangkan. Sebab setiap hari kita akan berbelanja. Lagi-lagi bercakap mengenai keuangan ni kan. Banyak perkara yang perlu kita cakna, terutamanya apabila nak menguruskan perbelanjaan dengan keluarga. Jadi topik kita hari ini dalam Keluarga Talk ialah ringgit diurus keluarga lebih tenang. Jadi untuk waktu ini hakikatnya nak menguruskan keuangan ni dia taklah semudah yang kita cakap kan. Mungkin ada bocor sana, bocor sini. Jadi kita nak memperkenalkan bersama-sama kita, panel kita adalah Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat dari Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Prof. Doktor. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Apa khabar Pak Nazira? Saya pun Alhamdulillah sihat saja kan. Tajuk kita hari ni kan Doktor, ringgit diurus keluarga lebih tenang. Jadi nak tenang tu, dia kalau orang kata duit ada dalam poket tu penuh, dia macam tenang, tengok pun tenang kan. Tapi kalau duit tu macam, alamak tinggal RM10, RM20, macam mana nak tenang tu? Semput juga rasanya ya Doktor. Jadi topik kita hari ni tanpa kita membuang masa untuk kita bercakap mengenai ringgit diurus keluarga lebih tenang ni, kita nak bercakap untuk sama-sama merancang apa agaknya pentingnya untuk semua kita tonton hari ini, bagaimana nak menguruskan kewangan, belanja tu macam mana. Jadi silakan Doktor, kita mulakan dahulu. Saya percaya ramai ni nak bercakap pasal kewangan ni, lagi-lagi nak dapat tip-tip daripada Doktor. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Puan. Okay, kita lalu bincang tentang perancangan kewangan ni. Dia ada dalam kehidupan kita ni, kita ada banyak dipanggil cycle. Iaitu cycle masa kita bujang, masa kita kanak-kanak, satulah. Lepas tu kita masa bujang. Lepas tu masa bujang tu pula kita nak berkahwin kan. Nak kahwin, baru mula nak kahwin dan sebagainya. Lepas tu dalam proses tu ada fasa kita keluarga, ada anak kan. Lepas tu anak kecil-kecil, lepas tu ada fasa lagi anak dah besar, nak masuk universiti kan. Ada satu fasa nanti mungkin fasa iaitu anak pun dah habis universiti, dah apa, kerja pun dah pencen dan sebagainya. Jadi dalam konteks ni kan, mungkin yang ramai pendengar ataupun penonton pada waktu ini, kebanyakan mereka ni mungkin dalam fasa tengah bujang lagi dia, baru nak mencari pasangan mungkin lah kan. Ataupun yang masuknya baru je memulakan rumah tangga kan, baru berkahwin kan. So dalam konteks ni dia pun kena buat perancangan ni Pak. Macam mana sebab dalam satu dulu masa kita contoh masa bujang tu pendapatan seorang, belanja pun seorang kan. Jadi kalau macam orang lelaki lah orang lelaki, dia cuma nak nak uruskan diri dia je. Kan maksudnya okey, setakat cukup untuk bayar duit apa yang nak makan je, apa semua cukup dah selesai. Tapi bila dah berumah tangga, nanti ada satu tanggungjawab yang lagi besar kan, lagi besar, iaitu perlu untuk memastikan keharmonian rumah tangga. Rumah tangga ni bukan hanya cinta saja kan, orang kata, orang dulu kata tak kisahlah kan, cinta je, tapi maksudnya kalau kita lihat dalam konteks ni kan, untuk menjadikan satu rumah tangga tu ataupun ekonomi keluarga tu satu yang harmoni, bahagia, kita kena rancang bagaimana kita nak bawa keluarga tu ke hadapan macam mana. Itu satu pembukaan dia, mukadimah dia dulu ni Puan Nazira. Itu dia. Bukan lelaki je Doktor, sebenarnya perempuan pun sama kan. Nak uruskan diri sendiri tu dia macam senang sikit lah kan. Tapi bila sebut keluarga ni ada tanggungjawab di situ. Ada menjaga, nak menambah belanjawan kepada isteri ataupun anak-anak. Lagi-lagi dah ada anak, lagilah belanjawan yang agak besar sedikit. Dan sebelum itu, mungkin anda yang sedang anda yang bermanfaat, lagi-lagi kita nak kongsi sesuatu yang berfaedah dari segi belanjawan, iaitu ringgit diuruskan. Okey,
kita Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Adli dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Okey, Doktor atau Prof, maafkan saya Doktor Prof. Bercakap mengenai ringgit atau belanjawan ni, kita nak urus dengan tenang ni, ya. Kita nak ulas juga nak tenang tu macam mana, sebab ada tanggungjawab yang perlu kita lakukan. Dalam masa yang sama ada juga wajib kita keluarkan duit atau belanjakan untuk kita utamakan sesuatu untuk kita bayar atau beli dan sebagainya. Pasti ada pro dan kontranya juga. Jadi bagaimana mungkin doktor boleh jelaskan dari segi pengurangan liability supaya hidup kita ni lebih tenang. Nak urus keuangan, kita bercakap macam orang yang bolehlah nak urus keuangan dengan mudah, tapi sebenarnya dia tak semudah itu doktor. Kita pun mungkin pernah rasa waktu-waktu kita agak kurang simpanan kita, macam cukup-cukup makan je, seminggu lagi nak gaji, duit dah RM310 contoh kan. Bagaimana kita nak kurangkan liability supaya hidup kita ni lebih tenang doktor? Doktor pun dah senyum tu, maknanya doktor pernah lalui ni, saya rasa ni. Saya pun pernah lalui doktor. Saya okey, nak katakan semua orang pernah lalui kan. Kita tak dapat nafikan, kita ni bukannya daripada keluarga yang dah maksudnya kaya raya dan sebagainya. Kita pun semua datang daripada yang susah dan kemudian kita berusaha kan. Jadi kalau setakat RM10 tu hang kan, konteks ni, kita kena tengok dari segi nak macam mana kita nak rancang kan ekonomi keluarga tu kan sangat-sangat penting lah, maksudnya sangat penting. Saya nak bagi 4 tips kalau cerita kan. 4 tips kan. Kalau kita maksudnya kalau yang baru nak berkeluarga, contohnya baru nak berkeluarga, masih lagi nak ni kan, mungkin boleh lihat pada 4 tips ni. Ataupun yang baru kahwin, dan belum lagi ada perancangan, ataupun dah lama kahwin langsung tak pernah merancang, itu pun boleh juga. Yang pertama, kita kena berbincang dengan isteri dan suami. Dua-dua kena bincang, dua-dua kena transparent. Sebab apa? Kalau dalam konteks kita sebagai suami isteri, kita kena transparent lah. Kadang-kadang ada orang tu, contoh saya pernah jumpa lah rakan saya ni, dia tak nak bagi tahu tau. Dia ada beli rumah, dia ada akaun dekat mana dia simpan duit dengan isteri dia. Kan? Jadi pertanyaannya, kita cakap, apa kata kalau tiba-tiba isteri tu dapat tahu yang sebenarnya awaknya ada akaunnya, duit dalam bank, contohnya RM100,000, tapi dia tak nak transparent. Maksudnya dalam konteks ni masa kita nak mendirikan keluarga ni, kita maksudnya kena transparent antara suami dan isteri. Suami dan isteri. Tapi tanggungjawab tadi lah, bila kita cakap daripada tanggungjawab tadi, saya tak naklah kita melanggar kepada contohnya norma-norma tradisional, ataupun dalam contohnya sebagai contoh, tanggungjawab seorang suami memang dia kena memberikan cukup pakailah kepada keluarga. Betul. Itu dia punya tanggungjawab. Itu tak boleh lari lah. Tak boleh lari. Tapi realiti sekarang ni, kita cerita realiti kan ni. Realiti kehidupan kita ni. Kita sekarang ni macam-macam kehendak kita nak. Kita nak tunat ni kan. So kadang-kadang tu pendapatan suami memang tak cukup. Tak cukup untuk tampung ke semua. Kan, yang kehendak-kehendak, keperluan-keperluan zaman sekarang. Jadi sebab tu, betul. Sebab tu sekarang ni yang suami dan isteri sama-sama duduk bincang. Ini pendapatan suami, ini pendapatan isteri, macam mana nak dirancang. Itu yang pertama, bincang. Bincang dan mesti transparent. Yang kedua, kena tetapkan matlamat tu. Maksudnya kalau dah tidak kita berumah tangga tu kan, maksudnya kena tetap matlamat. Nanti nak beli kereta, nak beli rumah, nak pergi haji, kan, nak pergi melancong dan sebagainya kan, honeymoon ke apa ke semua tu, itu semua kena ada matlamat dia macam mana. So, you nak capai bila tu, bila. Anak nak berapa orang kan. Macam dulu saya cakap dengan isteri saya, anak
Last. Nak 16 kan saya gurau je kan. Tapi tak adalah sampai 16 ke. Maksudnya itu masa time. Bincang masa tu kan. So dalam konteks ni kena ada tetapkan matlamat. Okay. Lepas dah tetapkan matlamat tu, dah elok-elok bincang apa, barulah kita buat rancang bajet. Rancang bajet. Yang ini kita kena ukur kita punya lifestyle tu nanti. Sebab apa? Kalau kita tak buat begini ni, kita tak buat benda ni, isteri dia kononnya mungkin dia ingatkan okey lifestyle dia macam ni. Kan dia minta suami nak sediakan semuanya. Mungkin tak dapat kan. Tapi kalau dah bincang macam mana sama-sama kan, dah buat bajet dia apa semua, barulah kita tahu macam mana lifestyle yang patut keluarga kita ni buat untuk kita capai matlamat kita tu. Sebab apa? Kita sekarang ni dah buat bajet, baru kita tahu okey, ini situasi keluarga. Okey. Kita sekarang ni point A, nak capai kepada point B, iaitu matlamat kita tu. So macam mana kita nak capai daripada point A tu kepada point B? Okay, so maksudnya kita akan ada bajet. Tadi kan cakap ada bajet bulanan kan, bajet tahunan kan. Kalau ada buat semi annual review pun boleh kan. Jadi kita kena pantau, ini nombor 4. Okay? Nombor 4 kita kena pantau pencapaian kita. So maksudnya ada 4 tu. Pertama bincang dan mesti transparent, mesti jujur. Okay? Maksudnya dedahkan segala-galanya. Maksudnya dedahlah, maksudnya saya ada 10 akaun bank. Ada contohlah kan, 10 akaun bank. Akaun bank A ada berapa, akaun bank B ada berapa, C berapa, semua dedah kan. Okay? Saya ada hutang pun kena dedah. Okay, bagi tahu hutang A, hutang B. Jangan sampai hutang alung pun ada. Tapi hutang alung pun kalau ada, dedahkan juga. Okay, dedahkan juga. Sebab apa? Nanti tiba-tiba bila tiba dah kahwin nanti dah ada alung datang serang rumah apa semua. Sebab apa? Tak transparent dengan isteri kan. Jadi bila dah transparent tu, maksudnya suami isteri dia kalau kata contohnya dia dah evaluate situasi kewangan tu, dia tahu okey kita ni memang kewangan tak berapa nak bagus lagi lah. Maksudnya baru je dekat apa ni di lautan, okey, perahu pun kecil, okey, belum tukar bot besar kan. So maksudnya dilanda ombak tu memang selalu lah maksudnya. Okey, dilanda ombak. Okey, jadi dalam konteks ni bincang, tetapkan matlamat kita, okey, lepas tu rancang bajet, ukur daripada lifestyle kita tu, macam mana lifestyle yang you nak. Okey. Dengan bajet yang boleh ada lifestyle. Betul tak? Kalau kita nak ada lifestyle yang sangat mewah, tapi bajet kita memang tengok memang tak boleh. Sebab tu kita kena tukar. Okeylah, tak boleh lah mewah sangat kan. Kita kena turunkan sikit. Ikut kepada bajet kita. Okay, ikut bajet. Kalau kita tak buat ni, kita akan pergi kepada berhutang. Itu yang tadi soalannya liability tadi tu. Sebab apa? Tak buat bajet, lepas tu kita nak lifestyle yang macam yalah yang macam insta famous apa semua kan. Contoh kan, pergi makan hotel sana, pergi sana sini kan. Jadi kita lama-lama tak boleh nak tampung kita punya perbelanjaan tu berdasarkan pendapatan kita yang kita ada kan. Bila dah perbelanjaan dah lebih daripada pendapatan, jadinya apa? Defisit. Kan, defisit. Bukannya negara je defisit belanjawan kita pun boleh defisit. Maksudnya kita punya pendapatan, contoh pendapatan 5,000. Belanja 8,000. 3,000 tu defisit. Siapa nak tampung 3,000 tu? Mana nak datang 3,000 tu? Itulah yang pakai kad kredit lah, pakai pinjam kawan lah, tolong lah dan sebagainya. Sebab tu kita kena ada rancang ataupun bajet kita tu. Yang keempat, pantau dan tengok kita capai ke tak matlamat kita tu. Okey, tenang rasa dengar apa yang dijelaskan oleh Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan. Bercakap mengenai keluarga ini, terutamanya bila kita nak dahulukan yang paling penting. Orang kata apa yang Dr. ataupun Prof sampaikan tadi adalah ukur baju di badan sendirilah. Ya, kita tak nafi zaman sekarang, zaman OTD, sikit-sikit nak OTD kan, sikit-sikit nak share sesuatu apa yang dilakukan. Ialah dia macam
OTD. kenangan lah. OTD, sorry, OTD pula dah. OOTD ke apa? Ataupun apa nak share sebelum keluar, nak pergi mana. Jadi perkara itu membuatkan kita akan berbelanja lebih sebenarnya. Apa yang kita boleh kongsi tu kita patut kongsi lah sebab momen bersama dengan keluarga. Tapi bercakap mengenai belanja ni, ya, ringgit diurus keluarga lebih tenang. Prof sudah memberitahu kita kena ada matlamat, kita kena susun, kita kena tengok perbelanjaan kita dan bincang. Kalau tak ada perbincangan, pastinya seorang yang merana, seorang yang tenang, seorang merana. Okey. Sebenarnya bukan seorang yang tenang tau. Satu keluarga akan tak tenang. Kalau maksudnya tak rancang. Bukan satu yang tenang. Tapi dia akan berebak kepada isteri pun sama, tak bahagia, anak-anak tak bahagia. Jadi satu keluarga tau, bukannya seorang je yang tenang. Dia akan pening semualah. Memberi impak kepada anak-anak juga. Mungkin anak-anak pun boleh nampak sebenarnya mak ayah aku ni macam tak ada duit je kan. Minta duit nak bayar yuran sekolah pun macam lambat je kan. Tunggu esok ke seminggu lagi ke. Okey, baik Prof. Kalaulah Prof melihat pemerhatian kan. Sebab saya banyak juga melihat rencana mengatakan bahawa perempuan ni dia lebih bijak menguruskan kewangan. Perempuan lebih cepat bayar hutang. Malah Amanah Ikhtiar Malaysia juga mengakui bahawa wanita ni kalau kita bagi pinjam, bayar hutang tu maknanya bayar balik pinjaman tu mudah. Dia tak sama lelaki. Saya dah bagi fakta dah ni ya, Prof. Tapi soalan saya ialah siapa yang lebih bijak menguruskan kewangan antara suami dengan isteri? Apa pandangan Prof? Tadi fakta ya. Ni tambahan. Saya tak boleh, ini tak boleh apa lah. Kalau dalam Facebook apa kata, perempuan mesti betul. Okay. So, betul. Terima kasih. Okay. Dalam konteks kita dari segi faktanya, mungkin dari segi study dan sebagainya lah. Saya pernah buat study pada tahun 2008 ke 2007 lah. Lama dah tu. So masa tu saya buat study tentang consumer behaviour, kelakuan gagak pengguna lah. Kita tanya lelaki, perempuan, suami, isteri dan sebagainya kan. Pada waktu tersebut ada bahagian-bahagian yang memang teritori lelaki lah, maksudnya. Lelaki lah yang fikir tu. Okay? Contohnya dari segi nak beli rumah ke apa ke, untuk insurans, kewangan ke dan sebagainya, itu kebanyakan lelaki fikir. Tapi kalau yang perempuan ni ada teritori dia juga. Okay? Ada teritori dia juga. Contohnya kalau kitchen dah, kalau nak buat kabinet ke apa, mesti perempuan yang punya teritori lah. Tak boleh kacau, lelaki tak boleh kacau. Tapi dalam sekarang ni pula, kalau kita lihat dalam konteks sekarang, saya tak ada buat sekajian tentang kelakuan pengguna tentang lelaki dan perempuan, tapi saya ada baru saya buat tentang dengan AKPK lah. AKPK tentang spending habit. Cuma kita tak lihat perbezaan teritori ataupun lelaki ke suami ke ataupun wanita. Itu yang kita tak kaji lah. Sebab dia sebenarnya itu banyak soalan dia akan jadi lebih banyak kita tanya. Tapi dalam konteks ni, soalan tu ditanya kepada saya, okey. Saya pun kena lihat kepada fakta-fakta lah. Okey, saya tak nak pergi kepada perdebatan siapa lelaki ke, perempuan ke, suami ke, isteri ke. Okey. Tapi saya nak bagi satu contoh, okey. Dari segi aspek perancangan kewangan ni ada 4 perkara penting. Tadi pun 4 perkara, ini pun 4 perkara penting lagi. Okey. Okey, yang pertama, siapa yang cari pendapatan? Okey, siapa yang cari pendapatan? Maksudnya tugas siapa? Okey, tugas siapa? Kalau dalam segi Islamnya memang suami lah kena cari pendapatan. Okey, itu dari segi Islam. Okey, itu kita ambil dalam konteks dulu. Okey, kalau tapi dari segi dunia moden sekarang ni, ada dalam konteksnya ada yang suami yang cari, ada juga yang suami isteri. Sekarang ni pun saya ada baca juga sekarang ni, isteri yang pergi cari pendapatan, suami di rumah pun ada. Okay?
Okey, maknanya mungkin situasi itu membuatkan, yalah kalau kita tengok zaman ni pun disebabkan COVID-19, pandemik yang berlaku, Ya. ada juga yang kehilangan punca pendapatan, terutamanya bagi ketua keluarga lah. Tapi bukanlah ketua keluarga tu meminta untuk menjadi suri rumah. Mungkin disebabkan faktor-faktor hilang punca pendapatan itu tadi, Tapi kita maksudnya akui. kita raikan lah. Maksudnya Betul. itulah cara isi rumah dia macam tu. So lepas tu itu yang pertama, cari pendapatan. Yang okey, dalam konteks ni, bila yang satu faktor tu cari pendapatan, kita kena tahu siapa yang ditugaskan, siapa yang jadi pembantu, siapa yang tak kisah pun dalam keluarga. So maksudnya ada orang tu yang memang tanggungjawab dia kena fikirlah nak cari pendapatan. Yang kedua, siapa nak kena bantu. Okay. Yang ketiga, yang ni jenis yang dia tak cara lah. Tak cara. Okey, tak peduli, tak ambil tahu. Tak ambil tahu kan, tak ambil kisah. Okay. So kita kena tahu. Okay. Contoh, kalau yang tanggungjawab tu, kalau kita dalam konteks biasa, lelaki lah, suami. Okay. Lepas tu siapa bantu? Isteri. Okay. Yang tak ambil cara ni selalunya anak-anak lah. Terutama anak. Okey. Okay. Yang faktor kalau kita lihat dalam perancangan kewangan ni ialah simpanan. Simpanan. Okay. Kita tengok teritori siapa yang paling bagus buat simpan ni. Okay. Buat simpan ni. Saya rasa ramai yang bagi isteri simpan duit daripada pegang kat lelaki. Kalau mungkin mana tahu kan. Isteri tu tolong simpan. Jadi maksudnya kalau isteri ni pandai menyimpan, okay, boleh bagi peranan tu kepada isteri. Okay, tanggungjawab untuk menyimpan tu isteri. Okay, siapa bantu? Mungkin suami yang bantu. Macam mana nak simpan tu, mungkin dia bagi duit tu, dia maksudnya bantulah. Okay, yang cara tu mungkin ada juga yang tak cara kan. Maksudnya nak yang tak cara. Ataupun, okay. So yang tu dari segi faktor kedua. Okay, simpanan. Siapa punya teritori. Okay. Okay. Yang bertanggungjawab. Ada kadang-kadang suami dan isteri lah sama-sama. Dia pun sama-sama. Okay. Yang ketiganya ialah perbelanjaan. Siapa yang pergi belanja ni? Teritori apa tuan? Saya tanya Puan Nazira. Siapa yang teritori pergi belanja? Biasanya wanita lah, isteri lah. Betul? Wanita. So, kebanyakannya, majoriti. Okay, majoriti tugasan ni memang wanita. Wanita yang pergi. Maksudnya orang lelaki kalau yang ni yang tradisional lah. Pergi cari kerja, cari pendapatan, bagi duit, so wanita belanja. Macam tu kan. So, kita belanja. So, maksudnya bila kalau wanita belanja tu kita pun rasanya sepatutnya tanggungjawab kalau dalam orang Islam, okay, tanggungjawabnya sepatutnya belanja lelaki, kan? Lelaki yang kena pergi belanja dan sebagainya. Sampai ke masak pun patutnya lelaki. Masak kat rumah. Tapi dalam konteks ni kita maksudnya kita kadang kita kena raikan juga kita punya budaya dan sebagainya lah. Okay. Tadi belanja adalah wanita. Contohnya tugasan dia. Siapa bantu dan siapa tak cara. Tapi bab ni sebenarnya anak-anak pun sanggup bantu kalau untuk belanja. Okay. Dalam konteks ni. Betul tak? Okay. Dan yang keempatnya ialah budgeting lah. Okay. Budgeting ni ialah macam mana nak fikir, nak belanja dan sebagainya, nak simpan dan sebagainya. Yang ni siapa yang kena buat tugasan? Isteri ke atau anak-anak ni kan? So selalunya suami lah dengan isteri. Saya rasa dalam konteks ni, apa yang saya nak bagi tahu maklumkan sekarang ni ialah ada orang yang tak cara tu, yang tak kisah tak peduli tu. Kena libatkan sekali. Kita kena libatkan sekali. Supaya mereka cara. Supaya mereka peduli. Mereka kisah. Kan? Terutama anak-anak tu. Kalau boleh daripada kecil lagi kita minta dia orang faham tentang kewangan ni. Walaupun kita nak dia jadi engineer. Tapi engineer yang tahu macam mana nak urus kewangan. Okay? Ya. Empat faktor tadi tu, macam mana siapa yang maksudnya lebih bijak tu kan? Itu bergantung kepada siapa yang kita rasa kita lah keluarga kita tahu siapa yang patutnya akan pergi cari pendapatan ni siapa, yang untuk menyimpan ni siapa, yang untuk belanja ni siapa, yang untuk buat perancangan kita ni siapa. Saya rasa kita nak cara maksudnya ikut statistik tu memanglah statistik, tapi kalau kita tengok keluarga kita dia dulu siapa yang patut buat benda ni?
Macam tu. Okey, tapi kerjasama tu paling penting lah ya. Ya. Bila kita sama-sama, maksudnya di sini hidup bersama tu nama pun suami isteri kan. Bukannya seorang je yang nak hidup tenang, semua nak hidup tenang. Jadi kenalah bekerjasama untuk mencapai matlamat keluarga lebih tenang dengan menguruskan kewangan dengan lebih bijak. Topik kita dalam Keluarga Talk hari ini, ringgit diurus keluarga lebih tenang ya, bersama-sama dengan Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan, dan anda yang mungkin baru sahaja sedang menonton video ini, sila like, share video kami agar kita dapat berkongsi banyak lagi ilmu keuangan belanjawan kita supaya kita ni dapat menguruskan keluarga kita dengan lebih tenang, gembira, aman. Okey. Baik, Prof, bercakap mengenai berjimat cermat lah kalau kita imbas masa kita kecil dulu. Kita biasa menggunakan tabung kan. Duit shilling yang lebih-lebih kita belanja kat sekolah tu, ibu bapa kita didik kita simpan masuk dalam tabung. Tapi sekarang saya rasa lah, saya tak tahulah, saya pun tak jumpa tabung dah kat rumah ni. Dia macam seolah-olah, yelah kalau dapat duit raya pun dapat duit kertas. Tak ada duit shilling tu kan. Duit shilling tu jarang sangatlah mereka guna untuk simpan. Jadi maksudnya di sini, perbezaan amalan ataupun perubahan budaya hidup membuatkan mereka menabung cara yang lebih senang. Contohnya simpanan SPN dan sebagainya. Apa pandangan Prof berkenaan dengan keuangan, cara menyimpan yang diajar sekarang ini, Prof? Okey, saya sampai sekarang masih lagi ada tabung lagi lah. Ada Ada. Ada lagi. Walaupun sporsen pun masukkan jugalah tabung tu lah. Kalau tak pun tabung masjid pun boleh juga. Okey. Dalam konteks ni kan, kita untuk instill maksudnya tabiat menabung tu kita kena buat untuk anak-anak kita. Walaupun kita rasa kita boleh buat, contohnya tolak dah gaji kita masuk SSPN dan sebagainya. Itu memang betul. Tapi tabiat ni kita memang kena masih lagi ajar mereka. Sebab apa? Bila kita tak ajar, kita tak buat dia jadi satu tabiat nabung. Kan? Nabung ni satu tabiat tau. Maka dia akan jadi macam bila dia masuk kerja nanti, dia tak akan menabung lah. Sebab dia tak ada tabiat menabung. Kan? Sebab apa semuanya dia buat oleh ibu bapa. Memang betul kita sayang anak kita. Kita tak nak menabung untuk dia, untuk masa depan dia. Tapi apapun kita mesti ajar kepada anak-anak kita. Kan? SSPN apa semua, tabung haji ke apa, memang kita boleh tolak dah kan, tolak daripada gaji tu masuk setiap bulan kan, caruman kita setiap bulan dan sebagainya. Tapi macam contohnya dulu pun saya pun sama juga dengan saya dapat duit belanja pun setiap hari kan, dululah berapa ringgit, lepas tu kita simpan berapa masuk ke tabung dan sebagainya. Tapi sekarang ni, zaman sekarang, macam untuk anak saya lah, saya bagi allowance. Allowance allowance sebulan. Sebelum saya bagi tu saya tanya, nak berapa nak simpan? Dia orang akan buat dia punya kira-kira sekejap. Nak simpan, nak tabung tu. So dia dah buat macam tu. So dia akan ambil hanya duit yang dia rasa dia nak pakai je untuk bulan tu. Tentu masa tu dia patutnya ada bulan-bulan dia ambil semua, dia tak tabung. Ada jugalah sebab dia nak pakai duit yang lebih, dia tak tabung. Tapi kita maksudnya cuba untuk memudayakan tabungan tu. Sebab apa? Bila dia dah ada tabungan, maksudnya untuk dia menabur dan sebagainya, dia adalah duitnya nanti. Jadi masih relevan lagi kita nak ajar anak-anak kita ni pergi tabung. Kalau ada tabung tu, belilah tabung kan, ajar dia orang. Ajar kan, supaya dia orang akan ada tabiat untuk menabung, menyimpan. Tapi yang baiknya ialah contoh kalau ada allowance ke apa, so dia tabung dulu baru belanja. Baru belanja. Macam itulah. Anak saya bukan tak ada tabung, Prof. Dia macam tabung dengan duit kertas ni kan. Dia letak dalam bekas yang lebih besar sedikit lah. Jadi dia bukan khas untuk duit shilling. Macam tu. Okey, Prof. Bercakap pula mengenai hakikat kewangan suami isteri ni kan. Dalam menguruskan kewangan, ramai juga yang tidak suka memberitahu pasangan berapa dia dapat gaji sebulan, ataupun dia nak merahsiakan disebabkan contohnya macam ni lah,
suami kalau gajinya gaji isteri juga, tapi gaji isteri adalah gaji isteri, bukan bukan boleh di-share untuk suami. Macam seolah-olah tak perlu pun pasangan tu tahu. Tapi ada yang kata perlu pasangan tahu. Ada siap share lagi akaun bank bersama-sama. Maksudnya di sini password pun suami isteri tahu. Sedangkan ada yang kata ada batas jugalah, rahsia tu tetap rahsia lah. Apa pandangan Prof? Suami atau isteri perlu tahu ataupun tidak gaji atau pendapatan pasangannya, Prof? Yalah, betul lah tu. Gaji suami, gaji isteri. Lepas tu gaji isteri. Itu memang betul lah. Okay, itu betul. Maksudnya gaji suami itu isteri punya, yang isteri punya gaji, isteri yang punya. Okey, yang tu yang sekarang biasa lah. Tapi sekarang kita kita dalam konteks ni, kita macam yang saya cakap awal tadi kan, kita kena transparent. Kita transparent, gaji suami berapa, gaji isteri berapa. Sebab apa? Bila kita buat budgeting tu, kalau kita tengok kan sebelah kanan ni suami punya gaji, sebelah kanan isteri punya gaji. Okey? Perbelanjaan isi rumah kan, perbelanjaan household apa semua tu kita senaraikan. Kita senaraikan semua perbelanjaan, tapi daripada gaji suami tu banyak untuk bayar household. Okay? So maksudnya kita dah tahu dah siapa yang tolong ni. Lepas tu isteri nak bantu apa? Contoh, okeylah mungkin isteri nak bantu bayar sikit untuk pendidikan anak ni, bayar tuition ke apa ke, boleh daripada gaji isteri tu untuk bayar kan. Sebenarnya bukan tanggungjawab isteri untuk bayar tuition anak dan sebagainya tu, tapi isteri nak bantu. Okay? Tapi dalam konteks ni, okay, maksudnya bila dah kita buat bajet tu, transparent tu memang tahu, dua-dua mesti kena tahu sama-sama. Yang tak nak bagi tahu tu mesti ada sesuatu. Mesti ada sesuatu Bahaya. Okey, tapi dalam konteks ni bukan apa. Kita tak nak nanti bila contohnya kita buat bajet tapi tak tahu dia punya pendapatan berapa suami ni. Macam mana nak buat bajet? Memang tak boleh. Kalau bajet keluarga, dua-dua kena transparent. Okay? Tapi you nak bayar apa tu, terpulang lah. Tapi baru kat situ baru tahu. Rupanya bila dah bayar ni suami sebenarnya defisit. Suami defisit. Jadi kat situlah isteri bantu. Kan? Okey, macam cakap okey. Faham bang, nanti mungkin ayah nak bayar yang ni lah abang. Okey. So dia tariklah belanjaan tu pergi kepada isteri pula. So kurang masa defisit suami. Okey. Sebab apa? Isteri dah tampung kat situ. Okey, mungkin untuk Netflix ni mungkin isteri nak tolong bantu. Okey, daripada suami pergi kepada isteri. Sebab apa? Bukan keperluan. Kan? Sebab Netflix tu kehendak betul tak? Okey, bayar kat situ. Kan? Jadi kat situ memang kena transparent. Jadi maksudnya kalau dalam urus kewangan keluarganya, okey, hakikatnya macam tu. Okey, maksudnya gaji suami isteri punya, gaji isteri punya. Tapi bila kita buat, kita kena dua-dua kena transparent. Okey. Prof dah cerita dah tu kaedah nak bergabung tu kan. Tapi kita cuba lah, contohnya bila pendapatan suami isteri tu digabungkan menjadi sumber pendapatan. Contoh tadi mungkin ada yang bayar rumah, ada yang bayar duit kereta, ada yang mungkin ada duit kecemasan ataupun duit perbelanjaan dapur dan sebagainya. Mungkin Prof boleh memberi penjelasan yang lebih detail, terutamanya kita nak tenang ni kan, nak urus keuangan ni kan, takut tolak tinggal berapa je. Seorang lagi memang tenang lah hidup dia sebab duit dia tak usik contohnya lah. Jadi apa agaknya peranan kita dan kaedah untuk bila bergabung sumber pendapatan dalam keluarga, terutamanya suami dan isteri yang kedua-duanya bekerja, Prof? Bukan gabung tu maksudnya gabung kita kena campur dua-dua gaji kan. Okey. Okey, yang lelaki contohnya tahu memang tanggungjawab dia, tapi dia pun tak boleh lah nak so mungkin zaman-zaman dulu lah ada yang terus serahkan semua gaji dekat isteri tu untuk isteri settle kan, sebab dia mungkin dia tak nak uruskan ke ataupun macam mana lah. Tapi selalunya yang saya punya teknik lah, saya akan buat asing-asing. Okey, suami punya gaji, lepas tu perbelanjaan semua,
Lepas tu isteri punya gaji lain. Dia kolomnya berbeza-beza. Okay, kolom ada beza lah. Ini kolom untuk suami, ini kolom untuk isteri. Dan lepas tu tengok siapa nak tolong bayar siapa. Siapa nak tolong bayar apa. Kat situ, tapi kat bawah tu kita boleh tahu siapa yang defisit, siapa yang surplus. Tadi macam mungkin isteri banyak surplus lah. Kan dia duit banyak kan. Tapi dalam konteks ni bolehlah bantu. Kan? Sebab apa bila digabungkan, contoh bila digabungkan rupa-rupanya dia memang defisit keluarga. Okay? Defisit. Maksudnya defisit, contoh suami dia belanja sebulan tu dia defisit 2,000. Okay, 2,000. Lepas tu bila isteri punya tu ada surplus 1,000. Okay, maksudnya 2,000 negatif tambah 1,000 positif, jadi negatif 1,000. Sepatutnya barulah kita tahu yang bahawa keluarga ni mempunyai perbelanjaan yang defisit. Okay? Mempunyai perbelanjaan yang defisit. Jadi ada juga yang berpendapat macam ni. Semua perbelanjaan suami kena tanggung. Isteri tak mau tanggung. Nak tanggung. Itu betul. Itu memang betul. Itu hakikat dia macam tu. Okay? Dia punya maksudnya peraturannya sepatutnya macam tu. Tapi persoalan dia kepada isteri-isteri adakah anda sanggup mengurangkan lifestyle? Adakah anda sanggup mengurangkan lifestyle? Contoh, gaji suami 7,000, gaji isteri 5,000, perbelanjaan tadi 12,000 kan? Okay, perbelanjaan 12,000. Ini turunkan lifestyle kepada 7,000 saja. Maksudnya banyak kena potong tu. 5,000 tu potong tu. So macam-macam kena potong. Okey, kereta lagi kecil. Kereta yang lebih kecil dulu mungkin kalau 12,000 dia boleh buat installment 1,200. Tapi sebab 7,000 dia punya installment kena 700 saja. Maksudnya dia kereta yang besarnya installment 1,200 kepada 700. RM700. Maksudnya boleh dapat pakai kalau 700 tu lebih kurang pakai Proton lah contoh, pakai Proton. Okey. Okey. Adakah sanggup makan kat luar mungkin sebulan sekali je? Sebab gaji 7,000, sebab anak semua kan. Sebulan sekali. So macam-macam lagi macam-macam lagi nak kena kita kena kurangkan. Rumah pun kita tak boleh say lah dalam installmentnya mungkin dalam sebab gaji 7,000. Let's say ambil lah paling-paling pun 1,400 lah. Jadi kena dalam rumah yang kecil sikit. Kecil sikit. Jadi kat sini persoalan dia betul gaji suami, gaji isteri. Tapi gaji isteri. Tapi sanggupkah isteri ikut kepada baju suami tu? Baju suami tu. Kalau tak sanggup kan nak lebih tu yang dia katakan eloknya kita kena gabungkan tu. Gabungkan tu bukan gabung cuma bagi duit bagi dia bagi kat dia, tak. Cuma buat sebelah-sebelah, tengok yang mana kita nak bantu. Kan? Mana kita nak bantu kat situ. Yang itu yang boleh tu. Okey, banyak sebenarnya tip-tip ataupun apa yang telah dikongsi oleh Prof tadi. Semoga ianya dapat memberi manfaat dalam hubungan suami isteri. Ni penting ya, pendapatan tu untuk kita ringankan beban pasangan kita. Baik Prof, cakap pasal hutang ni orang kata pergi pagi balik petang, dapat gaji bayar hutang ya Prof. Jadi kerja kita ni, hidup kita ni pergi kerja balik bayar hutang, tengok tinggal berapa je duit kita kan, simpanan kita pun macam itulah duit kecemasan, itulah duit untuk beli tu beli ni. Jadi macam nak tenang ni tapi nak tarik nafas pun macam tak habis. Okey, baik, bercakap mengenai hutang ni Prof. Kalau tengok hutang boleh dikatakan sentiasa ada, malah kadang-kadang bertambah gunungnya, bertambah tinggi. Setiap bulan bayar gaji dengan bayar hutang je lah maksudnya. Jadi mungkin ada cara doktor untuk kita kongsikan, untuk kita ni bebas daripada hutang dan supaya tidak terbeban dengan hutang-hutang ni. Kalau saya lah, saya fikir macam ni Prof. Saya fikir orang lain pun pergi kerja balik-balik bayar hutang. Tengok duit tinggal sikit je. Saya akan fikir orang lain pun melalui apa yang kita lalui. Jadi saya anggap okeylah,
tak apalah kan, walaupun tinggal macam ni. Itu saya tak tahu orang lain. Untuk saya tenang. Tak apalah. Orang lain lagi susah daripada saya. Tapi mungkin Prof ada cara agar keluarga ni bebas daripada bebanan hutang ni. Prof, silakan. Saya pun bukannya tak ada hutang, saya pun berhutang. Saya rasa semua orang berhutang. Dalam kita zaman sekarang ni semua berhutang. Kalau dulu kita boleh beli mungkin harga kereta ke rumah ke, atau rumah buat sendiri ke dan sebagainya kan, mungkin kita buat sendiri dan lain lah. Dalam konteks ni memang kita tak dapat lari dari hutang, betul. Tapi yang tu yang kita kena tengok tadi, perancangan kewangan tadi tu, budgeting dia kita, budgeting. So dalam budgeting tu kita ada dia punya rule of thumb dia tahu macam mana kita nak belanja. Contoh ada yang kata perancangan kewangan yang kata 50, 30, 20. Okey. 50, 30, 20. 50 tu adalah untuk kita tampung semua keperluan asas dan sebagainya, makan apa semua 50%. Okey. 20% pula ialah kena tabungan. Tabungan kita mesti letak dalam tu 20%. Dan 30% kita adalah kehendak kita. Kehendak. So yang ada yang buat macam tu. Ada pula perancang kewangan mencadangkan macam ni, 70. 70, okey, 20, 10. Okey, 70, 20, 10. 70 tu ialah keperluan kita dan sebagainya tu 70. Lepas tu 20 adalah simpanan, 10 lagi adalah untuk bayar hutang. Okay? 10% tu untuk bayar hutang. Memang khas. Ini memang khas, 10% tu untuk bayar hutang je. So dalam konteks sebenarnya kita kena ukur kita punya baju lah di badan sendiri kan. So dari tadi tu kan, contohlah untuk beli kereta. Untuk beli kereta kita sepatutnya kita kena cari dia punya rule of thumb dia. Okay, cuba tengok kalau kereta ni Puan Nazira berapa. Okay, 20. Rahsia. Okay. Contoh. Okay, 20 dia punya ni 20. Okay, 4, 10. Okay, itu dia punya rules. 20 tu maksudnya down payment 20%. Okay, down payment 20%. 4 tu patutnya hutang kita kereta tu 4 tahun. Okay, 4 tahun. Okay. Okay. Lepas tu 10 tu adalah 10% dari gaji kita. Cuba tengok kereta kita punya ansuran. Okay. Ikut tak 20% pertama? Ikut ke tak 20%? Down payment 20% ikut tak? Kedua. Down payment. 20% 20%. Kedua. Okey. Tak apa kalau 10% pun okey lah kan. Okey, kedua 4 tahun. Ke 9 tahun. Okey. 4 tahun ke 9? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun dengan 9 tahun. Patutnya 4. Okey. Lagi satu 10% tak daripada pendapatan kita. Dekat 10%. Contoh kita gaji 10,000. Kereta kita kena 1,000 je sebulan. Okay? 1,000 saja sebulan. Itu contoh. Okay? Itu contoh. Sebab apa? Liability ni adalah hutang. Jadi kita kena, kalau boleh, hutang memang tak boleh lari. Tapi berapa patut kita buat. Contoh kalau untuk kereta 10%. Untuk rumah berapa peratus. Okay? Kalau rumah saya elok-eloknya pun 10% juga. Tapi susah nak dapat rumah 10%. So dari konteks ni, hutang-hutang ni patutnya kita boleh tampung. Kita boleh bayar lah. Kita boleh bayar. Yang penting boleh bayar. Mampu bayar. Bila yang tak mampu bayar tu yang jadi pening kepala. Betul tu. Jadi pening kepala. So dari konteks ni, satu lagi ialah kita kalau boleh, bila nak buat suatu pembelian besar tu, kita tanya. Kita beli aset ke kita beli liability sebenarnya? Yang tu. Okay? Beli liability. Sebab apa? Aset ni kalau kita beli, dia bagi duit kat poket kita. Kalau liability ni, kalau tiap-tiap bulan keluar daripada poket kita, itu liability lah. So, cuba kita tengok. Setiap benda yang kita beli itu, adakah keluar duit daripada poket kita ataupun masuk duit kat poket kita? Okay. Itu dia punya apa keyword dia. Keyword dia ialah beli benda ni, dia bagi duit kat kita ke ataupun kita kena keluar duit setiap bulan. Setiap bulan dapat duit tu aset. Kalau setiap bulan keluar duit je, tu liability.
Okey, baik. Banyak sebenarnya. Bila kita dapat gaji je, perkara pertama kita selesaikan dulu hutang-hutang dan perkara-perkara penting lah, ya. Barulah kita fikir untuk lifestyle kita tu. Maknanya bagi saya pun, kalau tak bayar hutang, hidup saya tak tenang. Kalau saya tak tahulah orang yang suka berhutang tu, dia tenang ke tidak hidupnya, kan? Bertambah-tambah pula hutangnya dengan orang misalnya, kan? Okey, baik. Banyak sangat apa yang telah kita kongsi dalam menguruskan kewangan keluarga ini, terutamanya topik kita dalam Keluarga Talk, ringgit diurus keluarga lebih tenang, dan ternyata perancangan dari segi belanjawan ni sangatlah penting untuk sesebuah keluarga itu, dan apabila kewangan kita diuruskan dengan baik, mungkin mereka yang terbeban dengan masalah kewangan yang kronik itu tadi dapatlah hidup dengan harmoni sekaligus memberikan rasa ketenangan, dan kita kena uruskan kewangan kita untuk menjamin orang kata keluarga yang lebih tenang dan juga dapat berbelanja dengan bijak. Jadi terima kasih ya kepada Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali yang sudi bersama kita berkongsi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua, dan saya percaya mesti ada kata-kata akhir kepada penonton sekarang ini, kepada mereka yang sedang mendengar dan juga menonton di Keluarga Magazine. Silakan Prof. Okey, saya cuba nak beritahu dalam konteks perancangan kewangan ni, jangan kita lari ya. Kita cuba baca buku, tingkatkan ilmu kan. Pergi dengar benda-benda ni adalah satu benda yang macam makanan lah untuk kita. Okey, dia jadikan satu makanan. Kita keperluan kepada kita. Sebab apa? Walaupun kita ni bidang engineer ke, bidang accountant memang tengok duit kan. Tapi bidang-bidang lain ke, kesihatan ke apa, tapi apapun pada at end of the day, kita akan deal dengan kewangan kita ni, kewangan keluarga dan sebagainya. Kita masih lagi kena lihat benda ni. Kita tak boleh lari. Bila kita lari tu yang dia akan makin lama dia akan membuatkan kita jiwa tak tenang dan sebagainya. Tapi apa-apa pun saya ucapkan semua untuk berkata saya punya tagline dunia dapat, akhirat pun nak dapat juga. Okey, maksudnya kita kejar juga dunia ni, kita nak juga kejar juga akhirat. Itu saja. Itu dia, kejar dunia, kejar akhirat, dua-dua dapat sebenarnya. Terima kasih banyak kepada Profesor Madya Dr. Nur Adli sekali lagi bersama kita, dan terima kasih Keluarga Magazine yang sudi stay sampai habis live sekarang ni ya. Dan nak saya kongsikan kepada penonton di luar sana program webinar Sayang Anak Ketat-Ketat yang diadakan secara percuma. Tarikhnya adalah, simpan tarikh ini 20 Mac, bermula dari pukul 9.30 pagi hingga 6.30 petang secara virtual. Jadi webinar ini akan menampilkan barisan panel yang berpengalaman dalam bidang keibubapaan seperti Ibu Ros, Puan Mariam Jamadi, dan juga Profesor Dr. Nik Salida, Dr. Ahmad Rostam, Puan Azlina Rozi, dan juga Irma Hasmi. Jadi buat anda yang ingin mendaftar, mudah saja. Anda boleh daftar di toko.idiaktv.com ataupun klik sahaja di link yang telah pihak admin kongsikan di ruangan komen tu. Daftar sekarang, okey? Dan sebenarnya tempat tu terhad dan anda kenalah daftar cepat-cepat. Okey, baiklah, sampai di sini sahaja Keluarga Talk untuk kita sampaikan hari ini. Nak tahu topik apa pula dalam Keluarga Talk bulan depan? Kenalah tunggu waktu yang sama. Jadi stay safe semua. Assalamualaikum, dan insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.